Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma.
Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kestabilan dan kemakmuran. Jadi kembali lagi dalam Mantul Babe dan kali ini di Studio Komunikasi Barisan Nasional, saya bawakan anak muda, mahasiswa daripada Universiti Malaysia Perlis lagi. Saya akan jemput geng-geng saya lah dulu tuan-tuan. Dan di sini kita ada mahasiswa yang berasal daripada Perak, betul? Betul. Saudara Samsul Tabriz bin Umar Al-Khattab. Panjang benar nama dia. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Jadi dah bersedia nak mengundi? Dah, sedia dah. Kita jangan risau. Memang dah tahu dah nak undi apa. So, mengundi di mana? Mengundi dekat Dun Pasir Panjang. Pasir Panjang. Siapa calon? Calon dia Muhammad Rafiq. Tak silap ketua pemuda situ. Ni bukan Muhammad Rafiq yang letak jawatan lepas tak dapat kursi lah. Bukan. Itu di Melaka tuan-tuan. Jadi saudara dan saudari, untuk pengetahuan semua, beberapa kita dah banyak dah parti yang umumkan calon. Dan kalau kita lihat sekarang ada parti-parti yang mungkin kita lihat dah start letak jawatan kan, terutama di Melaka tadi lah kita dah sebut. Kalau kita nak parti lagi satu, PKR kan, dah sampai baling-baling kursi, tak puas hati apa semua. Ini belum bentuk kerajaan tuan-tuan. Semalam lagilah bila KJ umum nak bertanding Sungai Buloh. Ha. Apa dia buat je? Demam. Rafizi demam tuan-tuan. Rafizi demam. Kalau apa lagi? Dia nak buat apa lagi? Dia nak berbincang dengan presidennya. Tak tahulah untuk apa, rasanya nak tukar calon kot. Biasalah ada goyang. Kenapa nak tukar calon? Tak tahulah. Mereka ni tak confident ke dengan calon dia orang? Pakatan Harapan kami nak beritahu, kalau rasa calon-calon tak ada credibility, janganlah letak. Itulah. Ini letak yang muda tu dekat Arau tu nak memang kena sebelih, tak ada tengkuk je ke? Tempat-tempat kubu kuat PN, tapi bila bercakap kita letakkan anak muda tuan-tuan. Jadi ini adalah satu perkara yang kesianlah anak-anak muda. Janganlah letaklah anak-anak muda ni letak ada mandi je kat tempat yang selamat. Yang lain semua serah tengkuk. Yang lain semua memang sedia nak kena sebelih lah. Habis bagi sikit kat muda lah. Tuan-tuan. Muda dapat sikit kursi tuan-tuan. Kalau kita lihat beberapa kawasan, contoh di Tanjung PI. Tanjung PI yang saya nak tanya, Muar dapat lah? Muar. Tadi saya dengar macam dapat. Macam dapat. Makna kata muda tolong explain. Ni kluster mahkamah ni. Awak semua ni kan menentang kluster mahkamah. Ni kluster mahkamah jadi calon ni. Cuba jawab muda. Kita menunggulah statement daripada diorang. Apa pandangan diorang terhadap kluster mahkamah dapat jadi calon ni? Nak juga dengar apa twist ni ke? Lagipun kalau kita tengok dekat tempat lain, contoh macam Kepala Batas, itu lagi serah tengkuk tu. Serah tengkuk. Betul-betul tuan-tuan. Kiranya mungkin PH ni dah memang tahu dah kursi Kepala Batas ni tak boleh nak menang. Ya. Dibaginya dekat parti yang baru. Orang kata kalau pokok tu dan pucuk pun tak naik lagi tuan-tuan. Ini kalau budak kan, sunat pun belum. Lepas tu pula belum apa-apa lagi. Boleh pula dia mencarut pula time-time sidang. Tuan-tuan, bermasalah ya tuan-tuan. Diorang ni tu jangan bagi diorang pegang mic. Tak boleh, bahaya. Kalau PKR bagi pegang mic demam. Kalau muda bagi pegang mic mencarut. Dia ikut Mak Sabu lah. Patut demo ni kena bagi belajar lah cara-cara nak cakap-cakap dengan orang ramai ni. Betul. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat di Barisan Nasional, kita membariskan calon-calon yang cukup profesional, ada latar belakang berbeza, ada engineer. Kalau kita lihat, kalaupun ada yang tak berminat jadi calon, kita offer mereka jadi calon, tapi ada yang tak berminat. Contoh kita lihat di Larut, Ustaz Kazim Ilyas mungkin ada alasan beliau yang tak nak bertanding. Mungkin menjaga hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Beliau pun tarik diri. Dan kalau kita lihat saudara Syafiq Fadli, merupakan salah seorang koordinator komunikasi Barisan Nasional, dicalonkan untuk kerusi parlimen tersebut. Dan kalau kita tengok di Twitter, ramai orang kecam cakap, buat TikTok dekat Barisan Nasional terus jadi calon. Tapi dia tak tahu siapa Syafiq Fadli tuan-tuan. Saya tengok pun saya terkejut. Ketua Pentadbiran Jurutera Petronas. Ketua Pentadbiran Jurutera tuan-tuan. Ini bukan macam parti yang muda tu baru jadi engineer 2-3 tahun jadi calon. Ini orang kata nak dapat demand gaji lebih pun tak dapat. Tapi kita tengok kalau nak sangat orang muda jadi calon, orang muda dah tentu dekat dengan TikTok. Betul. Jadi kita memang dah pilih calon yang memang dekat dengan rakyat. Tapi Syed Saddiq pun dulu TikTok juga tuan-tuan. Saya masih ingat zaman dia mula-mula letak phone kat depan muka besar-besar penuh skrin tuan-tuan. TikTok juga tak ada masalah, jadi presiden pun. Dia bila kena kat kita jadi macam semua salah tuan-tuan. Tapi kalau kat depa tak apa. Dekat dia orang kalau masuk mahkamah tak apa jadi calon. Kat kita tak boleh tuan-tuan. Kat demo tipu sijil buat pandai. Boleh. Paling pandai. Tak ada masalah. Diploma kulinari tak lepas boleh apa dia? Boleh jadi menteri. Diorang ni kalau letak calon Perdana Menteri tu daripada zaman Tok Mahathir sampai zaman sekarang Ismail Sabri ni muka sama calon diorang. Tak apa, tak ada masalah. Kita dah bagi tahu dah.
Ismail Sabri akan jadi calon Perdana Menteri. Tapi tak, tetap juga Tuan Presiden kita yang kena. Bermasalah tuan-tuan. Yang terbaru, calon Apa dia? calon perak. Calon perak kena juga. Calon perak pun dah kena fitnah tuan-tuan. Kalau kita calon Parlimen Lenggong. Dia buatnya surat palsu. Dia nanya je orang Dia tu. kesian nanya, tuan-tuan. Ini bukan sekali dua Sebelum-sebelum ni banyak surat-surat palsu yang keluar. Tapi yang saya pelik, orang yang buat benda-benda menipu ni, saya kata tolong sel-sel otak tu berhubung sikit. Kami kena tahu dan faham. Dia mesti tak faham macam mana kita berfungsi kan. Ya. Ini saya rasa mesti Rafizi. Sebab apa? Dan saya tak tahulah kalau rasa benda ni boleh diterima. Sebab apa? Dia bila dia kata tentang perkara ni, dia kata, oh saya dengar daripada kawan-kawan saya ramai kawan UMNO. Ni saya quote sendiri Dia kata, oh ada yang kena tanda tangan, kena sokong saya Amini jadi Perdana Menteri. Esok keluar surat ni. Cuba jawab Rafizi Ramli. Tapi dah habis demam lah, habiskan demam ni. Biar sihat dulu ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kesian kat calon Lenggong kita. Belum apa-apa dah kena fitnah, betul tak? Dan fitnah-fitnah tu lah orang paling percaya. Padahal memang dah terpampang dah Datuk Seri Ismail Sabri Perdana Menteri dah. Satu Malaysia dah tahu. Calon. Kecil-kecil benda tu yang dipercaya ni. Ya tuan-tuan, bermasalah. Kami ni tak suka nak fitnah orang. Sebab tu kami ni kurang di social media. Tak suka. Tapi buat fitnah juga tuan-tuan percaya. Kenapa tuan-tuan? Macam Rafizi buku Pakatan Harapan dah keluar dah. Mereka dah manifesto dah keluar. Saya tadi pergi tandas tuan-tuan. Bila keluar nampak buku harapan, hancing lagi buku harapan tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita lihat, dia buat lagi janji dia. Nak menghapuskan tol. Ya, betul. Orang yang paling kita cari kat sini 3 orang. Ngoc Eng, Tony Phua dengan Mazli Malik. Yang seorang tu dengan formula dia, seorang lagi dengan lanjutkan konsesi tol, dan seorang lagi minta tuntut kat Simpang Renggam. Tapi tuan-tuan, minta tol free. Sebelum kita percaya, kita tengok dulu. Diorang dah pernah berjanji, betul tak? Ya. So, hang nak pergi Perak kena lalu lagi tak tol? Wish, banyak tol kena lalu. Jadi tuan-tuan nak percaya lagi ke? Saya rasa cukup lah sekali. Dan yang paling best, dulu dia kata nak menghapuskan PTPTN. Dalam buku harapan kali ni, dia kata apa? Untuk memberi pengampunan PTPTN. Ni dalam buku harapan ni, diorang bermanifesto lagi benda ni. Jadi tuan-tuan, nak percaya lagi ke? Kawan-kawan saya kat luar sana, nak percaya lagi ke manifesto PTPTN diorang ni? Tak payah kot, saya rasa. Tak payah undi pun. Sebab apa? Meranapkan diorang. Takut lagi keluar dalil, kata bukan kitab suci. Sudah. Takut tuan-tuan, takut. Jadi kalau rasa-rasa tak payahlah nak rasa-rasa lagi diorang punya pentadbiran. Tak ada. Kalau kita tengok di Perikatan Nasional pula tuan-tuan, bermasalah juga diorang pun nak menjanjikan benda yang sama. Tersumpah politik orang kata. Sebab apa? Saya nak tanyalah kepada PAS. Saya tak tahulah Allah alam kan. Saya nak tanya. PAS ni selalu dia dah tembak kita, dah keluar dalil lah pasal kita. Kenapa kita tak nak? Walhal kalau kita lihat mereka ni, kita nak tanya PAS. Kenapa PAS ni tak nak tarik PAN tu masuk dalam perikatan? Cuba jawab. Kalau kita tak nak PPBM, kenapa PAS tak nak tarik PAN? Kata agenda penyerta rumah. Tapi kenapa dia orang tak nak? Mungkin perangai dia orang ni lah. Lagi satu, kalau kita tengok perangai orang Perikatan Nasional ni, kalau kita ikut ceramah-ceramah Perikatan Nasional, dia ni tak lari lah daripada untuk tarik undi orang Melayu. Betul. Asyik-asyik main perkauman. Main perkauman. Lepas tu, yang lain pula salah. Katanya UMNO yang main perkauman, BN yang main perkauman. Kita tak pernah tuan-tuan. Kita cuma bercakap tentang bagaimana kita boleh mengendalikan ekonomi. Saya rasa kalau dalam TikTok Komunikasi Barisan Nasional pun, kita hanya berbicara tentang bagaimana kita nak mengendalikan negara, bagaimana kita nak ada sebuah kerajaan yang stabil, bagaimana kita nak ada sebuah kerajaan yang makmur. Jadi untuk pembentukan ini, kita perlu keluar kerajaan yang kuat. Sebab itu kita menjanjikan kestabilan dan kemakmuran. Betul tu. Jadi kalau kita lihat lagi apa yang berlaku dalam PAS ni, dia kata apa? Dia tak suka DAP. Tapi dulu dengan Pakatan Rakyat bukan main lagi tuan-tuan. Betul. Sampai jatuh selangor tu. Bersalam-salam memang rapat sungguh. Itu dalil lain lah. Itu dalil lain tuan-tuan. Itu dalil lain. Masuk pula dalam Barisan Alternatif. Ini dia tarik lah geng yang berjasa kan, geng yang Putra untuk bentuk satu gagasan sejahtera. Saya masih ingat lagi PRU14 gagasan sejahtera ni tak dapat sambutan pun. Masa tu dalil lain. Dalil lain. Dia jenis suka main kolam banyak ni, dia dah prepare dah. Ni mesti ada dalil dia ni. Dengan satu. Dia, minta maaf tuan-tuan masalah dengan parti-parti yang meletakkan Islam sebagai mereka punya tunggangan ni, seperti PAS, Berjasa ni, diorang ni gunakan agama tuan-tuan. Berjasa pun sepihan daripada PAS. Yang PAS asyik melompat, Berjasa pun sama, dia cari kawan juga. Dia tak boleh seorang.
Kan? Dia tahu parti dia tak cukup. Macam kita ada Kimar, kita ada Makasati lah. Kat dia orang ada berjasa. Tiba-tiba yang berjasa pun cari kolam lain, PAS pun cari kolam lain, cari dalil lain-lain. Tak elok lah ni tuan-tuan. Tak boleh. Macam mana Zul dengan orang main-main dalil ni Zul? Cuba komen sikit Zul. Kita tak tahu nak cakap macam mana sebab dia seolah-olah tak ada pendirian tapi dia menggunakan agama tu sebagai pendirian tetap. Ya. Untuk tarik orang-orang Betul. macam Perikatan Nasional ni lah. Dia dah tak ada modal, dia dah tak boleh nak buat apa. Dia modal dia nak tarik orang Melayu je. Ya, pecah undi. Ha, Itu pecah undi. kepenyataan rumah ni orang nak cari sebenarnya. Pecah rumah sebenarnya. Ini perpecahan. Dia lagi best. Bila mana kita cakap tentang perpaduan rumah, kita punya office muafakat nasional tu ada lagi tuan-tuan. Kita tak turunkan lagi tuan-tuan. PAS dah memang kata muafakat nasional tak boleh. Padahal kita nak 3 perkara je tuntutan sebenarnya. Dan salah satu perkara, jangan berhubung macam nak clash. Jangan kena putuskan hubungan dengan parti peribumi. Seperti mana PAS. Lah PAS mesti tak nak PAN ke PAS nak PAN? Cuba tanya balik kepada PAS. Kalau PAS nak PAN kira bersatu sangat lah tu. Presiden dia daripada mana dia? Elok sangat lah tu. Kita tanya sekali lagi. Kita stress out. Kita nak bagi tahu pada PAS. Kalaulah PAN nak masuk dalam Perikatan Nasional, mereka terima ke tak? Seronok sangat dia suruh kita bergabung dengan PPBM kan? Walhal tuan-tuan, dalam PPBM ni bukan dia tak tahu, banyak pengkhianat dalam tu. Adakah Islam menghalalkan pengkhianatan? Saya tanya balik. Kalau betul mereka tak depa kata dalam tu bersih dan sebagainya, mereka kena ingat dalam tu ada Azmin Ali. Kita tak berani nak cakap pasal Azmin Ali. Tak Dia apa. terlalu berat. Kalau Sol tak nak cakap, saya cakap. Kenapa nak sokong orang yang suka main buntut orang tuan-tuan? Ini orang bukan kita tak ingat kes dia kat Sabah. Ni Amiruddin Syahri, Amat Berhormat Menteri Besar Selangor ni cakap, Azmin Ali merosakkan ekonomi Selangor dengan menggunakan bukan 800 ribu, 800 juta ringgit duit Selangor secara defisit. Maksud defisit ni apa? Dia guna lebih daripada pendapatannya. Katakan hang ada RM100, tapi hang guna sampai RM800 duit. Maknanya hang kena buat pinjaman, hang kena buat macam-macam lah. Ini ke nak jaga negara tuan-tuan. Tu kalau nak ceritanya lagi kan. PAS dia selalu cakap tentang mereka ni tak ada kes rasuah. Kita nak cakap, ya betul kami faham tak ada kes rasuah. Cumanya kita nak cakap, apa kemajuan yang PAS dah buat di negeri-negeri pentadbiran mereka? Isu air tak settle. 30 tahun. 30 tahun ni. Lala dia kata apa? Federal. 30 tahun tuan-tuan minum air teh tarik hari-hari. Dara, memanglah tak ada rasuah. You did not do anything. Memanglah tak ada rasuah. Bermasalah. Tapi itulah depa walaupun tak boleh nak deliver, kita sukalah cara mereka membentuk sebuah kerajaan yang baik. Dengan kereta Mercedes mereka, dengan menaikkan allowance mereka. Itu kita sukalah PAS kan. Memang PAS ni yang terbaik untuk buat perkara-perkara macam tu. Tapi bab negeri itulah faham-faham sendiri kan tuan-tuan. Habis tuan-tuan. Kalau kita lihat di Terengganu pun, bila mereka claim mereka dah boleh menyelesaikan semua manifesto, mereka lupa manifesto mereka tu mereka ambil je balik daripada apa yang BN buat. BN buat, mereka buat yang manifesto. Sedap buat kerja tuan-tuan. Ini kalau macam ni kan, saya buat assignment, orang lain dapat nama, susah macam ni tuan-tuan. Itulah pengai PAS. Lepas tu claim mereka adalah satu kerajaan yang bersih. Senang hidup tuan-tuan. Sebab apa PAS tak ada kes? Sebab dia orang tak buat apa-apa. Ya betul, tak ada buat apa-apa. Tapi pakai kereta Mercedes, allowance naik, tak apa, cun, ngam-ngam soy. Ini masalah PAS ya tuan-tuan. Dia asyik claim je kerja dia. Satu lagi pasal PAS. Perasan tak bila semenjak PAS bergabung dengan Perikatan Nasional ni, Tin Milo tak ada. Raib Tin Milo tak ada kes Tin Milo. Saya rasa dah tak ada orang perlu menyumbang kepada PAS tuan-tuan. Sebab PAS dah kaya. Mungkinlah pakai QR code. Dah pakai pun tak nampak juga. Dapat duit selok ke? Kita tanya balik pada PAS. Kan? Kita tak tahu kan, keluar dalil pula susah. Kita ni jarang nak keluar dalil tuan-tuan. Kenapa nak kena tunggang agama, sedangkan hari ni UMNO ataupun Barisan Nasional dah pun menggunakan platform politik. Kita memperjuangkan politik bukan saja untuk mempertahankan negara ni sendiri, tetapi kita nak menegakkan syiar Islam. Sebab kita tahu UMNO daripada dulu memang agendanya untuk menegakkan syiar Islam. Kita percaya UMNO dah merubah apa dasar agama hari ini di negara kita adalah hasil daripada pembentukan apa yang telah dibentuk oleh Barisan Nasional sendiri. Ya, betul. Betul kan tuan-tuan? Sol pun setuju. Sol, bagaimana keadaan? Hang sendiri orang Perak. Macam mana keadaan di Perak? Agak-agak pertemuan yang sengit ke atau bagaimana yang akan berlaku? Dia kalau dekat tempat saya macam dekat Parlimen Lumut, tak pasti lagi. Tapi masing-masing masih nak mempertahankan kedudukan lah. Sekarang ni tempat
Tempat saya sekarang ni dekat Lumut, ahli parlimen daripada Parti PAN. Dan Adun dia orang PKR. Daripada Parti Komponen PH lah. Jadi itu pertembungan tak apa sengit. Setakat ni baru nampak 2 penjuru lah. Kok daripada Perikatan Nasional nak masuk lagi kita tak tahu. Tapi yang paling sengit ni dekat Tambun ni. Tambun Presiden dengan naik presiden. Cantik bosku. Memang terbaik. Tambun ni memang kita nak tengok siapa menang. Adakah ia boleh menamatkan riwayat PM tepi ataupun akan menamatkan Menteri Telur kita, Peja. Jangan isap gam Peja. Jangan isap gam. Nak kempen ni Peja. Jangan isap gam, jangan main telur. Kau jangan pergi main baling telur kat Anwar Ibrahim. Bahaya. Dia suka sangat buat filem pasal ni. Kan baru ni dia buat cerita pendek, dia pergi kena baling telur tu kan. Aku tak faham betul lah Peja ni. Benda pelik-pelik. Dulu masa mula-mula pegang, dia letaknya piala tu celah kangkang. Masalah betul tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi kalau kat Perak ni lagi, apa yang, adakah kalau kita, korang ada Perak Sejahtera kan, tak silap? Perak, gagasan Perak Sejahtera dan sebagainya. Kalau dikatakan kerajaan yang terbentuk nanti adalah kerajaan yang tak stabil. Sebab Perak ni banyak sejarah pasal kerajaan betul. tak stabil. Banyak kali. Boleh tak kita proceed benda ni? Payahlah sebab dia mesti kena ada satu kerajaan yang solid tau. Yang betul-betul padu, khasnya daripada satu parti yang tunggal. Betul. Mana boleh macam dulu kalau kita tengok daripada zaman Miza Jamaluddin jadi Menteri Besar. Berapa lama je lepas tu collapse. Naik orang lain, naik orang lain. Polisi pun bertukar. Betul, bertukar. Bila apa nama? Jadi perkara macam ni. Bila jadi perkara macam ni, kita tak boleh nak meneruskan agenda kita. Kita tak boleh nak meneruskan Perak Sejahtera, gagasan Perak Sejahtera tu sebab dah polisi tukar, sebab Menteri Besar dah tukar. Dah tentu Menteri Besar yang baru tu ada polisinya yang tersendiri. Betul. Ada kepalanya sendiri, tuan-tuan. Dan kita beralih kepada isu politik tadi. Calon tak puas hati apa semua. Kalau kita tengok dalam Barisan Nasional, kita pergi ke Kelantan, di Keterik. Kan tengok tadi Anwar Musa kata apa? Anwar Musa restukan untuk calon baru ni beli orang. Betul. Nampak tak? Muhibahnya di dalam UMNO dan Barisan Nasional ini adalah tak ada. Kita ada perselisihan faham. Tetapi perkara inilah yang kita lihat bagaimana Barisan Nasional mengendalikan konflik ini. Betul. Kalau ada bahagian tidak berpuas hati. Tetapi bagaimana negosiasi ataupun perbincangan dilakukan dalam keluarga ini yang akan membentuk akhirnya satu parti yang kuat. Betul. Dan modul ini kalau digunakan di peringkat negara, saya rasa tak ada masalah. Dah sampai kena letak jawatan ke, kena buat langkah Sheraton ke, kena buat darurat ke, tak payah. Ini perangai Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan je, letak jawatan, buat darurat, langkah letak jawatan. Itu je kerja depa. Betul, murnilah perbuatan yang dilakukan oleh Tan Sri Anwar Musa. Siap cakap selamat, semoga berjaya kepada calon baru tu. Sebab dia faham kita nak utamakan kepada kesejahteraan negara dan berikan ruang dan peluang kepada orang baru. Sebab kita percaya hanya dengan kesinambungan ini kita boleh memastikan negara boleh dapat satu set ataupun satu keturunan lah kita kata. Kalau keturunan kita ada pelapis pemimpin. Macam di Johor, kita dah buktikan di Johor. Kita tahu mungkin calon kita lain, tetapi tetap dalam keluarga kita memberikan satu muka baru, iaitu kita tahu An Hafiz naik sebagai Menteri Besar Johor. Dan kita lihat nafas baru di Johor. Akhirnya Johor boleh menjadi kuasa ekonomi semula di negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hang rasa mahasiswa bagaimana mahasiswa akan turun mengundi ni? Seperti yang kita semua tahu, kalau dari peringkat IPT, setiap IPT dah ada sediakan perkhidmatan membawa balik pelajar kan. Macam tu rasanya kat Unimap dah ada buat sekali. Kita ni eksklusif saya kata. Tuan-tuan, kalau kita lihat di Unimap, saya sendiri selaku kita bos mahasiswa Unimap, insya-Allah kita sedang ikhtiar. Kalau macam kita lihat jawatankuasa bebas untuk kajian bawa pulang mahasiswa pulang mengundi ni pun kita dah terima laporan dia dan mereka sedang giat cari data. So kawan-kawan kat Unimap tu isi, nanti kita akan bantu isi, tolong kita akan bagi tahu bila kita nak balik dan sebagainya. Bagaimana mekanisme ni kita akan announce dalam sedikit saja masa lagi. Dia macam mana pun tak apa, janji balik mengundi. Kita nak balik mengundi je, jangan risau. Macam contoh macam kat tempat aku kan, contoh. Apa nama macam aku cakap sebelum ni dikuasai oleh Pakatan Harapan. Tahu tak yang paling sematnya bila ditanya orang-orang dekat sekitar Manjung, kenal tak ahli parlimen tempat ni? Tak tahu. Ada yang cakap ada jawapan, tapi jawapan tu ahli parlimen sebelum tu. Katalah Adun sebelum tu Datuk Rashidi bin Ibrahim, Adun waktu pilihan raya yang lepas.
Lepas tu Datuk Rashidi bertanding, dia kalah. Naik Cikgu Ramli tak silap daripada PKR. Dia tak kenal. Dia tak kenal. Dia kata Cikgu Rashidi yang jadi adun. Nampak tak? Bermasalah tuan-tuan. Kesannya jasa Barisan Nasional pada tempat tu sampai tak tahu, tak kenal siapa. Tenggelamlah calon baru. tenggelam Bukan calon baru, yang dah dipilih ni tenggelam. Ya, betul. Besarnya tuan jasa. Itu peringkat DUN, peringkat parlimen. Parti Pakatan Harapan dah pegang 2 penggal. Mula-mula PKR, lepas tu Pakatan Harapan 1 penggal. Mana 2 penggal lah boleh kata. Haram tak kenal. Bermasalah. Tak ada kenal apa. Yalah jumpa waktu tu dekat ni, dekat taman saya, ada seorang ahli kuat PKR lah buat satu perunding kahwin. Waktu tu memang nak dekat-dekat dah hari mengundi. Dia datang. Waktu tu je dah nampak. Lepas tu haram tak nampak. Tak nampak langsung. Tuan-tuan, dia ni memang salah. Sebab itulah seorang tu daripada Pematang Pauh pergi ke Kajang, pergi ke Tambun, berubah-ubah. Tengok Linggit Siang banyak. Sebab apa? Dia tak deliver tempat dia tuan-tuan. Tempat dia macam tak ada tuan, tak ada ahli parlimen, tak ada wakil. Dia dah tahu bila dia nak bertanding nanti mesti kalah. Dia tak ada sumbangan apa-apa. Betul. Dia pergilah tempat lain. Ya. Nampak tak? Bermasalah dia ni. Lepas tu dekat tempat saya ada PKPD. Datuk Zamri Abdul Kadir tu dia adun juga, adun Pangkor. Pangkor tu bersebelahan lah dengan Pangkor bukan seberang laut ke? Seberang laut tu. Pulau Pangkor lah. Memang tak ada kena-mengena lah dengan DUN kami ni. Nak paling hebat dah, paling murninya lah. Berjiwa besar. Dia yang bagi bantuan dekat kami. DUN tempat lain ni. Ahli parlimen dengan DUN yang daripada Pakatan Harapan haram tak bagi. Ada yang kata bagi dekat penyokong dia je. Apa ni? Nampak ni mana boleh tuan-tuan. Mana boleh tu? Lah. Lepas tu kan PKPD dekat tempat tu dia bersambung lagi. Ni Datuk Zamri ni apa ada adun lain ni pergi nego dengan Majlis Keselamatan Negara untuk tamatkan PKPD lebih awal. Lah, Mana fungsinya dua orang ni? Hilang gaib. Saudara, ini bermasalah. Kalau kita lihat je banjir di Selangor pun, ahli parlimen Shah Alam tak dapat muka. Saya sendiri turun ke Shah Alam dengan rakan-rakan saya. Saya tak nampak ahli parlimen Shah Alam. Tengok di social media pun tak ada. Ini masalah Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Kalau kita lihat tuan-tuan, dia muka tak nampak dekat tempat kawasan. Dia menang saja, nak dapat kerusi saja. Mungkinlah. Okey tuan-tuan, lepas ni kalaupun tuan-tuan nak tengok diorang ni ada kerusi, belikan mereka kerusi IKEA. Jangan bagi mereka kerusi parlimen. Bagi mereka kerusi IKEA tuan-tuan. Jadi nak dekat-dekat kempen, barulah nak nampak muka. Pun gatal tangan nak pertahankan lagi kedudukan dia dekat tempat dia tu. Betul. Tak malu tuan-tuan. Tak malu. Berdasarkan cerita apa Sol dan saya cerita tuan-tuan, kalau nak tahu Pakatan Harapan punya modus operandi tetap mudah dan sama. Pertama, cari kursi yang senang menang. Kedua, aku bukuat dia orang lah. Kedua, tabur fitnah sebanyak-banyaknya. Tak percaya? Tengok Rafizi. Hai Rafizi. Rafizi menang Pakatan Harapan, 22 bulan hilang. Hilang budak ni tuan-tuan. Berundur apa? Konon nak berehat. Hilang tuan-tuan. Formula hilang. Dia tahu nanti bila dah kantoi, nanti orang akan cari dia. Nanti dia buat langkah ni, play safe lah. Dia ambil langkah nak berundur. Dia hilang tuan-tuan, Pandai 22 betul. bulan. Itu satu. Kedua, ni ada Madli. Dulu pumpang-pumpang hapuskan PTPTN, 22 bulan hilang. Sama juga tu. Sekarang ni tanding lagi. Sekarang dah jadi nama besar, dah jadi Angkatan Muda Keadilan, sudah jadi timbalan Presiden Keadilan, sudah jadi calon lah tuan-tuan. Oi, seronok dah tipu rakyat jadi calon lagi. Boleh tunjuk muka tu tuan-tuan. Tak malu ke? Tak malu. Muka-muka pada Pakatan Harapan ni memang modus operandi dia sama. Ya, betul. Tak ada masalah lah diorang ni. Memang saya pun tak faham ke mana mereka ni nak pergi nanti. Perikatan Nasional pula lain. Kalau rasa tak puas hati, bentuk parti baru. PPBM tu, saya tak faham kenapa PAS kata bersih dan stabil tapi dia bergabung dengan parti yang tak bersih. Yang sanggup buat darurat semata-mata nak pertahankan kuasa. Yang sanggup rilis beberapa juta hanya untuk juta ni semasa PKP, semasa darurat, untuk buat dewan kat tempat dia. Dan kita juga tak faham kenapa PAS nak bersekongkol dengan orang yang main scheme of things. Ini rakaman suara tuan-tuan. Memang betul. Tan Sri Mahyadin kata apa? Kita bagi je lah diorang ni kerusi-kerusi GLC. Kita bagilah diorang ni chairman-chairman. It's a scheme of things. Lepas tu, cakap pasal darurat tadi, menteri dia lah, menteri undang-undang dia. Dia bagi tahu dekat sidang Dewan Rakyat yang darurat dah pun tamat berapa lama lepas. Tapi darurat tengah lalu lagi ni. Depa yang buat ketidakstabilan ni dulu. Patut depa
betul kita. Ada hati nak ada bersih dan stabil konon. Yelah kan. Yang bersih tu PPBM tak bersih. PAS memanglah bersih, tapi tak pernah buat apa-apa, memanglah bersih. Yang stabil tu baik PAS baik PPBM, dua-dua tak boleh nak jaga kestabilan. Tak boleh. Yang PAS-nya main kolam, PPBM-nya melompat. Elok. Tuan-tuan, macam gini dua-dua parti ni, kombinasi yang Memang sangat boleh. baik. Dia nama dia Perikatan Nasional, bukan Perikatan. Tapi yang risaunya sekarang ni, pengundi ni dia lebih nak undi Perikatan Nasional sebab dia mungkin termakan dengan agenda. agenda. Yalah, macam biasalah dia akan tarik orang Melayu, orang Islam kan. Konon nak kata parti dia ni mesra Islam. Padahal kita sendiri tengoklah, PAS ni dah history dia punya sejarah dia dengan dalil-dalil dia apa semua. Parti dia bersekongkol dengan parti yang mempunyai kekerohan macam Bersatu tu. Betul. Tuan-tuan, kalau PAS ni betul nak membela, okey, saya nak tanya kepada PAS. Semasa pemerintahan di Selangor, semasa Pakatan Rakyat, Pakatan Rakyat, PR lah dulu. Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat. Saya nak tanya, kalau mereka ni bangga sangat boleh masukkan judi dan sebagainya, kenapa di Selangor tak buat? Ya. Kenapa? Dah jadi exco pun, dah pernah dia jadi exco, kenapa tak buat? Kenapa? Kenapa buat di Kedah dan juga Kelantan yang majoritinya Melayu, di sana berani? Kenapa tak buat di Selangor? Kalau PAS rasa boleh membawa ideologi Islamiah ini seantero negara, kenapa you tak berani buat di Selangor? Kenapa you tarik sokongan you di Selangor? Tuan-tuan, ini masalah PAS. Kalau mereka betul nak memperjuangkan agama, memperjuangkan dasar-dasar ni, kenapa mereka tak buat dasar-dasar yang lebih Islamik semasa mereka jadi kerajaan sekarang? Kenapa tak ada? Kenapa tak berubah pun dasar kita? Dasar kita masih lagi lama. Tapi dulu semasa zaman Yang Berhormat Najib Razak, kita ada dasar tahfiz negara. Kita ada banyak peruntukan untuk tahfiz. Sekarang ni ke mana dana-dana tu? Yang paling sajalah. Yang paling risau, andai kata kalau calon macam yang merupakan naik presiden. Siapa tu? Ketua Pemuda. Siapa? Ya, betul. Dia kalau dia menang, saya tak dapat bayangkan apa yang akan dia buat. Mungkin dia akan cetak duit banyak-banyak. Tuan-tuan, ini masalah lagi satu. Ini bermasalah lah Mamat ni. Kalau dia cetak duit banyak-banyak tuan-tuan, ini technicality lah, inflation lah tuan-tuan. Duit banyak barang tak ada. Ini lagi satu masalah. Masalah dalam sesumpah politik ni macam ni lah. Kita cakap berdasarkan apa yang kita tak tahu. Ya. Bukan bidang kita. Dia cakap mulut ke depan, otak pun sampai. Jadi tuan-tuan, mungkin Sul, kita masa pun dah mencuburi kita. Kita sebenarnya banyak lagi nak bahan diorang ni. Betul lah. Tapi itulah keadaan hari ni. Kalau kita lihat, tadi kita recap balik, kita dah sentuh sikit bagaimana manifesto Pakatan Harapan boleh menipu kita. Bagaimana Datuk Samsul Anwar Nasarah hari ini dikenakan sedikit tekanan iaitu dengan palsu ini. Kita lihat lagi bagaimana tak ada kredibilitinya Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi 3 perkara ni adalah perkara yang dibincangkan hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi Sol, mungkin ada kata-kata terakhir untuk dikatakan kepada mereka. Undilah Barisan Nasional demi kestabilan dan kemakmuran. Itu je. Yang itu paling kita kena sematkan kat hati kita. Sekarang ni dah tak ada parti yang stabil melainkan Barisan Nasional sahaja. Betul. Ya, pergolakan dalam parti Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional ni dah jelas kita nampak. Lagi-lagi macam semalam baru leak. Wan Faizal kata bodoh punya Kompas. Kata macam tu. Panas. Sekarang ni dia jilat balik ludah dia. Elok sangat tu tuan-tuan. Elok pakai logo PAS dekat Parlimen Macang. Cantik. Saya pun tak faham betul lah masalah diorang ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit pesanan khidmat masyarakat. Bagi untuk memastikan anda semua tak kalut. Awal tak kalut orang kata. Pastikan anda semua simak nama, tempat mengundi, saluran mengundi anda di www.spr.sprsemak.gov.my. Secara online saja pun tak ada masalah. Boleh tahu kat mana nak mengundi, negeri, DUN dan juga saluran anda. Jangan lupa IC anda. Jangan lupa untuk anda bersedia untuk 19 hari bulan ni. Mana mundi awal lah. Dan 19 hari bulan November adalah penentu. Adakah negara ini akan dibetulkan atau dipulihkan dengan kestabilan untuk kita menghidupkan ataupun kita adakan kemakmuran, ataupun untuk terus ditipu dan ditindas oleh Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semestinya yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu semestinya datang daripada Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.